Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini Malaysia Memilih. Pastinya dalam buletin awal ini banyak perkara untuk kami kongsikan dengan anda, terutamanya apabila kita telah pun mengetahui antara calon-calon yang akan bertanding di 222 kerusi parlimen dalam PRU yang ke-15. Apa yang menarik menerusi data dan juga dapatan menerusi SPR yang dikemas kini dari semasa ke semasa, untuk setakat ini lebih 950 lebih calon yang akan bertanding di setiap parlimen di 222 parlimen yang ada di seluruh negara. Tetapi fokus untuk buletin awal ni dalam Malaysia Memilih ini, saya nak memberi fokus kepada beberapa kerusi parlimen, kerusi panas, kita boleh katakan seperti itu, yang telah pun kami bawakan sejak daripada pagi tadi. Tetapi fokus kali ini adalah di Parlimen Gombak. Ini antara P098 yang menjadi tumpuan seluruh rakyat Malaysia juga. Sebab apa? Sebab ada dua figura yang popular kini, antaranya adalah Datuk Amiruddin Syari yang merupakan Menteri Besar Selangor ketika ini, dan juga Muhammad Azmin Ali yang juga merupakan sebelum ini adalah Menteri di bawah Kabinet Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan juga ini adalah pertembungan 5 penjuru di antara Megat Zulkarnain Omardin dari Barisan Nasional dan juga Aziz Jamaluddin Pejuang dan juga Zulkifli Ahmad Bebas. Ini antara perkara yang menarik perhatian di Gombak, dan juga ada isu-isu lain, terutamanya apabila Azwan Ali juga berada di sana pagi tadi. Mungkin ada berita-berita di sebalik itu, tak mau bertembung dengan abangnya, itu yang dikatakan oleh Azwan Ali. Tetapi kalau dari segi demografi dan juga jumlahnya, kita nak lihat pertembungan di P098 Gombak ini. Ini adalah keputusan PRU yang ke-14. Kita tahu Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menang di kerusi parlimen berkenaan dengan majoriti 48,721 undi. Manakala Abdul Rahman Pandak Kamaruddin ketika itu adalah 26,392 dan juga PAS Khairil Nizam Khairuddin dengan 17,537. Banyak persoalan ketika ini. Dulu kita ada 3 penjuru sahaja, tetapi kali ini dengan 5 penjuru, adakah jumlah majoriti dan juga kemenangan itu masih lagi berpihak kepada Azmin Ali atau sebaliknya? Itu adalah tugas pengundi-pengundi di Gombak khususnya selepas ini. Baik, ini adalah jumlah daftar pemilih di DUN P098 ini dengan jumlah pengundi sebanyak 206,744. Kalau kita lihat dari segi pecahan, kalau dilihat dari segi pecahan keseluruhannya, pengundi-pengundi di Malaysia, pastinya wanita melebihi daripada pengundi lelaki. Tetapi itu juga yang berlaku di Gombak dengan 102,000 lebih adalah lelaki dan juga 104,000 dengan peratusan 50.38. Sesuatu yang menarik, penambahannya disebabkan oleh pengundi 18 hingga 20 tahun dan juga 21 hingga 29 tahun. Secara purata, keseluruhan pengundi-pengundi muda di Malaysia melebihi 5 juta dengan secara automatik, dan juga pengundi-pengundi undi 18 iaitu di antara umur 18 hingga 21 tahun. Tetapi kita perlu ingat bahawa dengan jumlah keseluruhan pengundi di Malaysia, hampir 7 juta adalah pengundi buat kali pertama. Jadi kita bercakap lanjut berkaitan dengan Gombak ini sejak daripada pagi tadi. Mungkin ada isu-isu yang berlaku di sana dan juga visual dan juga momen yang direkodkan oleh rakan wartawan dan juga kameraman di sana. Di sana kita nak bersama dengan Hafizi Azaman. Assalamualaikum Hafizi. Waalaikumsalam Ihsan, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih masih lagi berada di Gombak. Ini perkara yang menarik. Kita tahu bendera pun dah naik di sana. Kempen bermula untuk PRU yang ke-15. Selepas senarai penamaan dan juga senarai calon telah pun diberikan, sidang media SPR baru sahaja berlaku tadi. Selepas ini perang-perang poster, ceramah dan sebagainya dapat kita dengar di Gombak secara khususnya. Tetapi kalau Hafizi boleh rangkumkan dan juga menceritakan antara momen-momen penting yang berlaku di P098 Gombak hari ini, Hafizi, silakan.
Okey, momen-momen penting yang saya dapat saksikan ketika mana kesemua calon datang ke SMK Sungai Pusu untuk menyerahkan borang pencalonan mereka semasa penamaan calon dibuka pada pukul 9 pagi tadi adalah antaranya kita dapat saksikan bahawa suhu di antara penyokong calon Datuk Seri Azmin Ali dan juga Amiruddin Syari, suhu mereka sangat-sangat panas apabila mana penyokong Pakatan Harapan tiba terlebih dahulu, kemudian disusuli dengan penyokong Perikatan Nasional. Dan di situ dapat kita saksikan provokasi yang cukup panas dilemparkan. Ada perkataan-perkataan yang terkeluar daripada penyokong-penyokong berkenaan yang tak boleh saya sebutkan semasa live ini. Tapi apapun itu adalah kita dapat saksikan pertemuan yang amat sengit yang kita boleh jangkakan untuk P098 Parlimen Gombak ini. Kerana kedua-dua penyokong ataupun ini akan memastikan bahawa kerusi parlimen pada kali ini adalah milik masing-masing. Tapi signifikannya saya berada di bendera-bendera yang ada 3 warna ini, merah, biru muda dan juga biru tua, adalah kerana saya ingin cakap lebih lanjut berkaitan dengan ketiga-tiga calon yang sememangnya kita akan boleh nampak potensinya adalah 2 calon heavyweight dan 1 underdog. Tapi 2 calon heavyweight ini tak boleh kita nafikan mereka punya pengaruh, mereka punya jenama dan sebagainya. Namun kedua-dua calon heavyweight ini tak boleh pandang rendah kepada calon underdog iaitu Datuk Megat daripada Barisan Nasional. Beliau ini merupakan antara orang lama, 20 tahun dah ada kat sini, menang ataupun kalah dalam pilihan raya umum. Beliau tetap kata hidup dan mati beliau di sini dan akan teruskan berkhidmat walaupun bukan sebagai wakil rakyat ataupun adun, malah ahli parlimen sekalipun. Dan dalam masa yang sama kita juga melihat kepada 2 tokoh heavyweight iaitu calon daripada Datuk Seri Azmin Ali dan juga Amiruddin Syari. Kedua-dua calon ini ada potensi yang sama untuk meraih undi. Dua-duanya sebelum DNA-nya adalah daripada PKR dan sekarang Datuk Azmin Ali telah beralih kepada Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Tapi dalam masa yang sama juga pertemuan 2 calon ini menyebabkan perpecahan kepada pengundi-pengundi di dalam Parlimen Gombak ini. Satu yang akan mereka akan menilai 2 perkara, sama ada mereka akan memilih kepada calon ataupun mereka akan memilih kepada parti. Ini perpecahan yang berlaku. Apabila perpecahan ini berlaku, sudah pasti calon Barisan Nasional Datuk Megat akan mengambil kesempatan tersebut untuk cuba meraih mengundi, tarik pengundi daripada perpecahan berkenaan. Dan dalam masa yang sama juga naratif yang dibawakan oleh Datuk Megat adalah berkaitan dengan Muafakat Nasional yang diasaskan oleh PAS dan juga UMNO masih lagi kuat. Jadi di situ dia mainkan naratif berkenaan. MN katanya masih lagi kuat, malah dia keluarkan arahan kepada penyokong beliau, jangan serang, buat provokasi kepada calon-calon kepada penyokong-penyokong PAS kerana mereka masih lagi bersahabat. Walaupun tak bersama dalam PRU 15, mereka masih lagi bersahabat di peringkat akar umbi. Jadi itu yang boleh saya katakan untuk calon-calon 3 calon utama yang boleh kita berikan perhatian. Dan dari segi kepimpinan, bagi saya lah kemungkinan besar pengundi Parlimen Gombak ni berdepan dengan sedikit dilema. Kerana apa? Kerana Azmin Ali dan juga Amiruddin Syari merupakan individu yang dah ada nama. Cumanya Azmin Ali penyandang 3 penggal, kat sini pengundi dah memang kenal beliau. Amiruddin Syari pengundi kenal, cuma belum rapat. Jadi langkah seterusnya untuk Amiruddin Syari adalah untuk kenalkan diri dengan lebih rapat kepada pengundi untuk memastikan bahawa beliau boleh menang, ada potensi untuk menang. Dan dalam masa yang sama juga dari segi kepimpinan kedua-dua pemimpin ini, apabila kita melihat kepada sentimen pengundi dekat sini, adalah mereka melihat kepada Datuk Seri Amiruddin Syari lebih kepada kebajikan, manakala Datuk Seri Azmin Ali lebih menonjol dari segi korporat. Tapi Azmin Ali ada kelebihan sebab saya katakan tadi, pengundi kenal beliau sebab dah 3 penggal beliau kenal di sini. Beliau ada di sini untuk menjadi wakil rakyat. Dan saya juga tak mahu terlepas untuk komen berkaitan dengan calon GTA iaitu Datuk Aziz Jamaluddin Mat Tahir. Bagi saya ini platform untuk gerakan tanah air diasaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memperkenalkan
calon mereka, apakah perjuangan mereka, apakah naratif yang cuba mereka bawakan dan sebagainya. Jadi ini adalah platform terbaik untuk mereka cuba kenalkan calon dan menyelami jiwa dan juga hati calon Parlimen Gombak ini. Dan saya ingin menyentuh juga berkaitan dengan isu-isu rakyat di Gombak. Antara 3 perkara utama yang saya dapat saksikan berdasarkan pemerhatian saya di sini adalah satunya berkaitan dengan isu perumahan. Dekat sini, rakyat di Parlimen Gombak ini, antara isu yang paling utama mereka adalah rumah dekat sini mahal. Jadi apabila rumah mereka mahal, apabila mereka berkahwin dan sebagainya, mereka terpaksa keluar daripada kawasan. Sebab apa? Sebab tak mampu nak membeli rumah di sini. Jadi ini satu isu yang bagi saya wakil calon-calon di sini perlu tackle seadanya. Yang keduanya adalah isu kos sara hidup yang memang kita tahu inflasi satu dunia, OPR pun naik baru-baru ini, dan dalam masa yang sama juga kos sara hidup ni apabila kita tahu rumah kat sini dah mahal, jadi perbelanjaan mereka untuk sebulan itu kebanyakannya membayar kepada pinjaman-pinjaman perumahan mereka. Jadi itu antara perkara kos sara hidup yang sememangnya menjadi satu isu yang cukup besar untuk Parlimen Gombak yang perlu dilihat oleh calon-calon yang bertanding di kawasan ini. Dan dalam masa yang sama juga, satu lagi isu adalah berkaitan dengan sepanjang saya melalui jalan-jalan di Gombak ni, saya dapat saksikan gerai-gerai penjajah-penjajah yang ada di tepi jalan. Dan apabila saya melihat dan juga memerhati dan juga sempat saya berbual-bual dengan mereka menyatakan adalah sebaik mungkin mereka mahukan bahawa permohonan lesen perniagaan mereka perlu dipermudahkanlah. Birokrasi dan sebagainya itu perlu dikurangkan. Sebab apa? Sebab bila kos sara hidup tinggi, mereka ada kerja hakiki dan mereka juga terpaksa membuat dua kerja lah dalam satu masa untuk side income dan sebagainya, pendapatan sampingan. Jadi mereka memerlukan satu peluang perniagaan di sini untuk pastikan bahawa sekurang-kurangnya mereka dapat menampung kehidupan seharian mereka. Jadi kesimpulannya, dua calon heavyweight ini ada peluang 50-50 untuk calon underdog Barisan Nasional. Mereka boleh saya letakkan kepada 40% memenangi peluang potensi untuk memenangi kerusi Parlimen Gombak ni jika naratif MN itu masih lagi kuat dimainkan oleh calon Barisan Nasional tersebut. Dan itu saja mungkin Ehsan. Mungkin ada apa-apa lagi yang mungkin Ehsan ingin tahu? Ya, Hafizi, ini antara perkara penting yang perlu kita tahu. Hafizi menyebut berkaitan dengan isu-isu yang mungkin berlaku dan juga dibangkitkan di Parlimen Gombak. Hal-hal mengenali calon yang mungkin antara calon-calon heavyweight telah dikenali, tetapi mungkin rapat dan tidak rapat itu yang membawa kepada satu bentuk perkara yang berbeza dalam kalangan pengundi dan masyarakat. Tetapi kita ada kurang seminit, Hafizi, kurang daripada 2 minit mungkin. Untuk Hafizi berada di sana pada PRU ke-14. Tak cukup tu. Ya. Ini untuk PRU yang ke-15. Kita tahu geloranya mungkin berbeza. Ketika dulu 3 penjuru, tetapi kali ini 5 penjuru dengan bebas dan juga pejuang juga turut mempertaruhkan calon di kawasan berkenaan. Bagaimana antara gelora perbezaan untuk kali ini ketika Hafizi berada dalam PRU 15 di Gombak ketika PRU yang ke-14 dahulu? Okey, saya juga diberi kesempatan untuk membuat liputan di Parlimen Gombak. Kalau dahulu direct fight Azman Ali menentang calon daripada Barisan Nasional dan juga calon daripada PAS. Direct fight 3 penjuru, tak ada masalah. Jadi orang kata, dan turn out pengundi juga jangan kita lupa 82% turn out pengundi untuk PRU yang lepas. Jadi sentimennya sangat-sangat tinggi pada ketika PRU yang lepas. Dan apabila PRU yang ke-15 calon parti baru datang, GTA, kemudian kita ada calon bebas, kita dapat saksikan dinamika politik tanah air negara yang mana sekarang ini, hari ini kita kawan, esok kita lawan, lusa mungkin kita akan kawan balik. Jadi perpecahan dinamika itulah yang membuatkan saya katakan tadi, dilema pengundi Gombak untuk memilih sama ada 2 calon heavyweight ini atau beralih kepada tawaran-tawaran baru yang akan dilontarkan oleh parti-parti baru seperti Gerakan Tanah Air dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang perlu kita saksikan daripada sudut berkenaan. Okey, saya baru teringat ada 1 minit je lagi.